Selamat petang, salam sejahtera. Aku nak cakap pendek tapi padat. Beberapa hari yang lepas ada orang cakap dengan aku cerita tentang pengundi hantu. Mereka kata banyak orang yang meragui PRU 15 atau PRU yang lain kerana mereka kata ada pengundi hantu. Jadi mereka tanya kepada aku melalui komen di dalam laman channel YouTube aku ini satu soalan. Nazilin, bagaimana untuk menangani masalah pengundi hantu? Petang ini pendek sahaja jawapan aku. Tapi ada 4 perkara yang boleh dibuat. Tapi janji dulu, share video ini supaya semua orang tahu ini cadangan yang boleh diamalkan di Malaysia untuk mengelakkan berlakunya pengundi hantu. Tapi definisi dulu pengundi hantu. Mengikut aku, ini bukan dari Dewan Pustaka, ini bukan dari siapa-siapa, tapi menurut pengalaman aku dan pemerhatian aku sebagai pemerhati politik bebas, pada pendapat aku pengundi hantu ini boleh dimaksudkan sebagai, didefinisikan sebagai pengundi yang tidak berdaftar atau pengundi yang curi-curi mengundi yang tidak sah maupun dipanggil oleh sesiapa yang mengundi di satu kawasan tanpa ada kelulusan ataupun boleh kata tidak sah lah, tidak rasmi, curi-curi mengundi. Kalau ada berlaku pun berlakulah, kalau tidak berlaku pun tidak berlakulah, syukurlah kalau begitu. Di mana berlaku, aku pun tak tahu di mana, tapi aku sering kali mendengar saja adanya konon pengundi hantu, sehingga ada yang ditangkap oleh para pengundi lah, ada yang macam-macam lah, macam-macam. Baik, ini 4 cadangan aku supaya kejadian pengundi hantu ini tidak berulang lagi. Janji share video ini. Pertama, sewaktu masuk dewan mengundi, bilik mengundi ataupun tempat membuang undi, pastikan semua pengundi itu membawa IC. Ya, saya tahu kamu bilang memanglah bawa IC, memang wajib. Okey, tak apa. Itu pertama. Wajib bawa my card. Wajib bawa my card. Apapun namanya, apapun bangsanya di sana, itu tidak peduli. Okey, ada orang kata orang ini namanya lain, tapi bangsanya lain. Mukanya seperti muka orang Inggris, British, tapi lihat bangsanya dusun. Kata mereka memang mengejutkan. Okey, tak apa. Itu pertama, wajib bawa IC. Itu memang syaratnya. Okey, tak apa. Yang kedua, supaya dapat mengelak dan dapat mengesan pengundi hantu dengan segera ialah cara yang kedua ialah wajibkan membawa surat beranak ataupun surat kelahiran. Yang ini susah mau ditipu. Susah sikit ditipu berbanding IC kerana IC memang kita tidak nafikan banyak yang dipalsukan. Banyak yang tertangkap memalsukan IC. Tapi surat beranak sukar untuk ditipu. Sukar untuk ditipu. Surat beranak sukar untuk ditipu karena surat beranak hanya boleh dikeluarkan waktu kamu dilahirkan di mana-mana hospital atau di mana-mana klinik. Hanya dibenarkan keluar terus daripada JPN. Dan dalam surat beranak itu maklumat tentang orang itu secara detail diberitahu. Itu yang kedua. Kamu setuju? Kalau setuju tanda like. Kalau tidak setuju tanda like juga. Kalau setuju lagi pergi share video ini. Yang ketiga ialah semua pengundi yang pergi mengundi itu wajibkan bercakap bahasa Melayu. Tak apalah, bukan semualah. Kalau semua memang susah juga, nanti ambil masakan. Tapi kalau ada pengundi yang meragukan Anda, dilihat mukanya muka lain, tapi bangsanya bangsa lain. Jadi perlu dibuat dengan segera ujian di tempat pusat mengundi itu dengan serta-merta. Sediakan satu skrip bahasa Melayu. Suruh dia baca dalam bahasa Melayu. Pasti kalau dia orang Malaysia, kalau dia orang tempatan tempat itu, Anda otomatik akan tertangkap dia kalau dia bukan orang Malaysia. Karena hanya orang Malaysia yang boleh membaca tulisan dalam bahasa Malaysia. Dan hanya orang Malaysia atau orang tempatan itu sahaja
yang boleh berdialek kawasan atau tempatan itu. Karena setiap kita akan mengundi di kawasan-kawasan yang memang kita dilahirkan atau daerah kita, kecuali kita dipindahkan. Tapi kebanyakannya kita akan mengundi di kawasan kampung kita atau daerah kita. Jadi bahasa kedaerahan kita itu, dialek daerah kita itu pasti akan dapat dikenal pasti. Contohnya, kalau Anda berbangsa dusun, Anda pasti mengundi di kawasan dusun. Jadi kalau tiba-tiba dia berbahasa yang bukan dusun, itu memang pelik-pelik sikit lah kan. Apalagi kalau dalam IC dia ditulis bangsa dusun, akhirnya dialeknya bangsa lain, itu boleh diragui. Dan yang ketiga, itu ketiga tadi, sorry. Yang keempat, yang terakhir, cara untuk mengelak daripada berlakunya pengundi hantu di satu-satu kawasan, paling mudah ialah suruh dia berbahasa ibunda mengikut pada apa yang ditulis bangsanya di MyCAD dan juga di surat beranak tersebut. Itu sebab aku kata tadi, surat beranak dan IC ataupun kad pengenalan itu MyCAD itu perlu dibawa serentak, supaya nanti sewaktu ujian kedua ini dibuat, suruh mereka berbahasa ibunda. Contoh kata mereka berbangsa dusun, dia perlu bercakap dalam bahasa dusun. Aku tahu bukan semua orang tahu berbahasa dusun, tapi sekurang-kurangnya mereka boleh faham. Itu pertama. Yang kedua, mustahil lah kalau dia tidak boleh baca kap 1, 2, 3 patah perkataan orang dusun kan. Jadi suruh dia cakap dalam bahasa dusun atau dalam bahasa ibunda. Kalau dia langsung tidak tahu, ini satu petanda, ini satu indikator isyarat bahwa memang orang itu mungkin pengundi hantu. Tapi iyalah, aku tahu kamu kata kalau seorang-seorang dibuat ujian itu memang sampai besok takkan habis mengundi. Aku tak kata seorang-seorang, tapi kalau ada yang diragui, bolehlah dibuat ujian itu di tempat mengundi tersebut. Semoga PRU 15 kali ini tidak adalah muncul pengundi-pengundi hantu yang selalu bertebaran konon viral, maklumat-maklumat yang aku pun tak tahulah, aku tiada di sana, bertebaran di sana sini, cerita membawa satu lori lah, satu van lah, satu bus lah, satu kapal terbang lah, penuh epot lah, macam-macam lah sedang tular di sana sini. Aku haraplah perkara itu tidak berlaku, karena kita mahu undi yang benar-benar sah di sisi undang-undang Malaysia. Kalau ada pengundi hantu, nanti diorang akan jadi hantu lah pula sampai selama-lamanya. Kita berharap kerajaan dapat melakukan yang terbaik, SPR dapat melakukan yang terbaik, supaya kerajaan yang terpilih adalah kerajaan yang terbaik. Sekian saya daripada admin Nazilin Unity. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.